Sebelum ini ramai mengaku sebagai Imam Mahdi. Kami selaku Ratu Adil Imam Mahdi to reveal you some truth which Allah has sent me. I myself is Imam Mahdi. Al-Mahdi Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari dan Mahdi kedua Aba As-Sadiq alaihi salam. 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ulun ni utusan Allah, nama ulun Imam Mahdi. Dan terbaru pula di Nusantara ramai yang dah berbaiat kepada seorang sosok tubuh yang bernama Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Muhammad Qasim bin Abdul Karim akan dibantu dibaiat oleh umat Islam sejumlah 313 orang. I took pledge allegiance to Muhammad Qasim. Muhammad Qasim is the Imam Mahdi, and I feel fortunate for having known him from the beginning as the true Imam Mahdi who will lead the world with justice. Ta'ala showed me a dream about a year ago. In that dream, Allah subhanahu wa ta'ala told me that Brother Qasim, I went to scholars. Wallah, I wouldn't lie. I'm in the house of Allah subhanahu wa ta'ala right now. I wouldn't lie to anybody, man. Allah strike me right now if I'm lying. Wallahi, I'm not, you know. And I'm telling you a dream I've seen. And everybody around Brother Qasim have seen similar dreams. I'm not the only one. Everybody around him. And in his dream, Allah subhanahu wa ta'ala told me that Brother Qasim is the Mahdi. Sebagai Imam Mahdi untuk tahun 2024 memandangkan dah cukup 100 tahun dunia ini tanpa khalifah. Adakah betul Imam Mahdi dah ada sekarang dan orang itu adalah Muhammad Qasim? Kita akan share dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum ini kita dah melihat banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi dan ia dilakukan dengan pelbagai versi, berbagai keadaan dan di pelbagai negara. Hari ini semua orang menanti kedatangan Imam Mahdi sehingga ada yang menyanyikan lagu Salam Ya Mahdi. Salam Ya Mahdi, fi khatt ruhina wallah inna 'ala al-'abdi. Tapi yang tu versi Syiah lah. Dek, kerana kita inginkan seseorang pemimpin yang membawa umat Islam kepada kebenaran, membawa kepada keselamatan, yang akan berhadapan dengan fitnah besar, iaitu Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, musuh-musuh Islam dan sebagainya. Maka sebelum ini dan pada hari ini ada juga yang mendakwa bahawa Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah Imam Mahdi, disebabkan mimpi-mimpi beliau yang terkait dengan akhir zaman dan kedatangan Dajjal. Muhammad Qasim ni bermimpi dengan waktu yang panjang kerana hampir tiap malam dia bermimpi dan ingat semua mimpi itu, dan dalam mimpi itu dia dipanggil sebagai wahai Qasim anakku oleh Rasulullah. Dan dalam mimpi itu juga dia melawan Dajjal, dia berlawan dengan Ya'juj dan Ma'juj dan berjumpa bersama dengan Nabi Isa AS kerana dia adalah Imam Mahdi. Kita akan ceritakan apakah mimpi beliau dan betulkah beliau Imam Mahdi. Jadinya harap semua tidak membuat sebarang andaian dulu sehinggalah tengok video ini sampai habis, sebab takut akan salah faham nanti. Kita akan sama-sama bagi kesimpulan pada akhir video. Sebelum kita mulakan, sediakan posisi yang ternyaman untuk menonton video kali ini kerana video ini panjang sedikit. Jadi mari kita mulakan. Muhammad Qasim muncul dengan mengkhabarkan mimpinya ketika dia berusia 28 tahun. Meskipun sebelum ini dia dah bermimpi banyak kali, tapi dia diam oleh kerana dalam mimpi tersebut dia didatangi oleh Rasulullah. Maka beliau mencuba untuk menceritakan mimpinya. Meskipun beliau ditolak berkali-kali, ia tetap meneruskan juga untuk menyampaikan mimpi tersebut. Nama beliau ialah Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang dilahirkan pada 5 Julai 1976 di Lahore, Pakistan, yang beragama Islam Sunni dan dikatakan beliau berbangsa Quraisy kerana ada nasab keturunan daripada Nabi SAW, tetapi tidak dipastikan secara tepat nasab yang menyambungkan dia dengan Rasulullah. Hanyalah dia dikaitkan sebagai keturunan Quraisy. Muhammad Qasim ni dia bermimpi tentang akhir zaman sejak tahun 1980-an lagi. Kiranya sejak dia kecil lagi dah bermimpi dan mendapat pengkhabaran daripada mimpi tersebut. Yang hebatnya semua mimpi itu dia ingat dan dapat ceritakan semula sampailah ke hari ini.
Dalam banyak mimpi itu, dia telah melihat masa depan umat Islam, keadaan akhir zaman, masa depan Pakistan dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat, yang nanti kita akan bahaskan juga sebagai mimpi Muhammad Qasim yang berkaitan dengan kita. Pertama sekali, sumber kita sebagai orang Islam adalah Al-Quran, iaitu kalamullah, dan sunnah, iaitu hadis Nabi SAW daripada segi ucapan, perbuatan, keadaan pada zaman Rasulullah. Bukanlah melalui mimpi, tetapi kita kena tahu juga bahawa ada mimpi yang dijadikan petunjuk kepada seseorang, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, yang mana diperintahkan untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Ianya datang melalui mimpi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Yang bermaksud, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Fikirkanlah apakah pendapatmu. Maka jawab Nabi Ismail AS, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ayat ini menjadi dalil untuk ibadah korban, kerana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Maka ayat inilah yang menjadi dalil kepada ibadah korban. Begitu juga dengan azan yang ada sekarang ini adalah berdasarkan mimpi serentak daripada sahabat, iaitu Abdullah bin Zaid dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Walaupun pelbagai cadangan untuk memanggil azan, tetapi kita melakukan azan dengan kalimah Allah, bukan dengan lonceng, bukan dengan trompet dan sebagainya, kerana ianya disebabkan oleh mimpi para sahabat dan dipersetujui oleh baginda Nabi SAW. Dan berkaitan mimpi juga, Rasulullah SAW telah bersabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah juga bersabda, ar-ru'yal hasan lis-salih juz'um min 46 juz'a min nubuwah. Yang bermaksud, mimpi baik yang berasal daripada seseorang yang soleh adalah satu bahagian daripada 46 juzuk kenabian. Kerana mimpi ini ada yang merupakan petunjuk kepada sesuatu, lebih-lebih lagi bila di akhir zaman ini. Ramainya orang yang berdusta, mereka yang khianat diangkat menjadi pemimpin, mereka yang benar dan jujur dilabel sebagai pendusta. Tetapi mimpi orang yang beriman ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang bermaksud, apabila telah menghampiri zaman, mimpi seseorang yang beriman itu hampir tidak dusta, dan mimpi orang yang beriman itu satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Dan Rasulullah juga menjelaskan tentang mimpi bagi orang yang benar, sebagaimana sabda baginda Nabi, yang bermaksud orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar lidahnya. Rasulullah telah menjelaskan jenis-jenis mimpi yang dialami oleh seseorang Muslim. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis, sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud, mimpi itu ada 3 jenis. Pertama, mimpi yang merupakan gangguan syaitan untuk meresahkan anak Adam. Yang kedua, mimpi yang pada asalnya perkara yang difikirkan manusia ketika dia berjaga, lalu terbawa sehingga ke dalam tidur. Yang ketiga, mimpi yang merupakan satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Itulah dalil mengenai mimpi. Makanya Muhammad Qasim ini mendakwa telah bermimpi berjumpa dengan Allah sebanyak 500 lebih kali dan berjumpa Nabi lebih 280 kali, dan mimpi yang dibawa oleh Muhammad Qasim ini berkaitan tentang apa yang berlaku di akhir zaman. Antara mimpinya ialah menjauhi syirik dan banyak lagi. Ada yang bertepatan dengan hadis Nabi dan ada pula yang tidak ada, tetapi diceritakan olehnya secara detail, secara terperinci, dan dia telah bermimpi seperti itu sejak daripada kecil lagi. Muhammad Qasim ini mula bercerita mengenai mimpinya pada tahun 2014 sehinggalah sekarang. इसमें अल्लाह ने पहली बार मुझे कहा कि कासिम, जो ख्वाब मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो, मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूं कि तुम कौन हो. Dalam mimpi Muhammad Qasim itu, dia adalah Imam Mahdi. Sebagaimana yang dia cakapkan, aku melihat mimpi ini pada 10 April 2015. Nabi Muhammad SAW menyapaku dan berkata kepadaku, anakku Qasim, sebelum hari penghakiman, 4 tanda besar kiamat akan muncul. Lalu beliau berkata lagi, tanda besar pertama adalah kemunculan dirimu, anakku Qasim, iaitu Imam Mahdi. Dan kedua, turunnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Antara mimpi Muhammad Qasim ialah akan berlakunya Perang Dunia Ketiga, di mana jatuhnya kepimpinan Islam di Turki dan negara Turki juga bergolak. Bila Turki dah jatuh, maka Israel terus aktif untuk menguasai Al-Aqsa. Mereka membina bangunan di atas Masjid Al-Aqsa untuk menerima kedatangan Dajjal. Sebab mereka telah lama menanti kedatangan Dajjal kerana mereka adalah pengikutnya. Pada waktu itu juga USA menyatakan sokongan penuh kepada Israel. Umat Islam hanya mampu untuk buat demonstrasi di atas jalan sahaja. Malah mereka datang ke Timur Tengah untuk menguasai dan mengambil tanah Arab.
Rusia tidak mahu Amerika berkuasa, maka Rusia berperang dengan Amerika, Israel di negara Arab, sehinggalah menghancurkan dan membuatkan banyak umat Islam terkorban. Dia juga mengatakan bahawa Pakistan ingin menyelamatkan negara Islam, tetapi ia dihalang oleh India, maka terjadilah perang yang ringkasnya dimenangi oleh Pakistan kerana Pakistan memiliki 3,000 jet tempur yang berwarna hitam yang luar biasa. Muhammad Qasim juga mengatakan bahawa peperangan itu Malaysia dan juga Indonesia bersama-sama dengan Pakistan untuk melawan Israel, USA dan juga Rusia. Setelah kemenangan berpihak pada Islam, maka keluarlah Dajjal dan berlakulah peperangan pula antara Muslim dengan Dajjal yang diketuai oleh Muhammad Qasim ini. Di dalam mimpi tersebut, dia menggambarkan yang tinggi Dajjal sekitar 6 kaki dan 1 atau 2 inci, dan Dajjal ini memiliki wajah yang kejam dengan kulit coklat yang gelap, wajahnya bercukur dan ada tahi lalat di pipinya. Dajjal memiliki rambut hitam agak kerinting dan dia sangat mirip dengan orang Asia Selatan ataupun Timur Tengah pada umumnya. Dajjal memiliki tubuh yang berotot, tetapi aku tidak melihat satupun daripada matanya yang menonjol keluar. Aku tidak tahu apakah salah satu matanya buta ataupun tidak, namun dia memiliki kemampuan untuk merubah bentuk tubuhnya sehingga dia dapat menampilkan penampilannya apapun dan siapapun yang diinginkannya. Dengan kemampuan ini juga ia dapat tampil dengan pelbagai rupa. Itulah mimpi Muhammad Qasim mengenai Dajjal. Sahabat semua, adapun mengenai peperangan itu sebenarnya ada di dalam hadis Nabi tentang peperangan akhir zaman yang mana tentera Muslim melawan Dajjal. Bagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud, kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Parsi sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rom sehingga Allah menangkan kalian ke atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian ke atasnya. Maka peperangan terakhir adalah melawan Dajjal. Muhammad Qasim ini juga memberitahu bahawa Dajjal selalu mencarinya dengan Dajjal menyamar dengan pelbagai rupa, hanya cuba untuk mendekati Muhammad Qasim dan ingin membunuhnya. Makanya Muhammad Qasim ni pun larilah dan bersembunyi sehinggalah satu ketika bahawa dia berlawan dengan Dajjal, berhadapan dengan Dajjal. Secara ringkasnya, dia tidak dapat mengalahkan Dajjal disebabkan Dajjal terlalu kuat dan Dajjal sangat mudah untuk menakluki dunia kerana dia ada kekuasaan. Sahabat semua, dalam mimpi Muhammad Qasim ni panjang dan banyak, tetapi dalam video ini saya akan cerita mengenai akhir zaman sahaja yang terdapat dalam mimpi Muhammad Qasim. Setelah dia tidak dapat mengalahkan Dajjal dan Dajjal hampir sahaja membunuhnya, tetapi dalam mimpi tersebut Muhammad Qasim diselamatkan oleh satu cahaya yang membuat Dajjal pengsan sekejap. Ketika Dajjal terbangun kembali, maka dia mengira telah membunuhku. Lalu Dajjal kembali kepada Muslim dan memberitahulah kepada orang Muslim bahawa Dajjal telah pun membunuh Muhammad Qasim. Dan kaum Muslimin pada ketika itu merasa lemah setelah mendengar perkara tersebut. Dan Dajjal melakukan misinya lagi tanpa ada rintangan pada waktu itu juga. Dan pada waktu itu jugalah Muhammad Qasim sempat bersembunyi setelah Dajjal pengsan tadi. Setelah beberapa lama, maka turunlah Nabi Isa yang mana digambarkan dalam mimpinya. Dia berkata, aku telah melihat Nabi kita yang mulia Isa alaihissalam turun daripada langit dengan rambutnya yang berwarna hitam basah, wajahnya menyerupai orang Timur Tengah, dan aku serta beberapa orang beriman yang masih hidup mulai hidup bersama dengan Isa alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang beriman daripada kemarahan Ya'juj dan Ma'juj. Berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ni, Muhammad Qasim mengatakan dalam mimpinya, mereka terlihat seperti gorila kerana badan mereka berbuluh dan tidak dapat menjangkakan ketinggiannya kerana mereka bervariasi. Ada yang besar dan juga ada yang sederhana, tetapi mereka jauh lebih tinggi daripada rata-ratanya tubuh manusia biasa. Ini hanya contoh, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui katanya. Muhammad Qasim juga mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni memiliki kekuatan, stamina dan kecepatan yang luar biasa. Dan mereka berlari dengan kedua kaki, namun ketika mereka ingin melompat ke udara, mereka akan menggunakan keempat-empat anggota badannya, sepasang tangan dan kaki. Dan digambarkan juga Ya'juj dan Ma'juj ni berada di Kaukasus, di sekitar Ngarai Dario atau pergunungan di perbatasan antara Kazakhstan dan juga Uzbekistan. Atau mereka berada di satu tempat di utara Rusia. Dan gunung itu sangat tinggi, curam dan sangat susah untuk didaki. Dan antara gambaran yang dekat ialah Gunung Naga Parbat di Pakistan yang juga disebut sebagai gunung pembunuh. Ya'juj dan Ma'juj ni terletak dalam satu lubang yang besar di bawah tanah dan ditutupi oleh gunung ataupun tembok yang tinggi sehingga mereka tidak boleh nak panjat, dan ada lubang yang mengarah ke tempat mereka sehinggalah mereka mendapat oksigen dan matahari. Muhammad Qasim juga berkata ia tidak pernah melihat apa yang mereka makan ataupun minum, tetapi ada sesuatu yang lebih menarik yang ada di dalam mimpinya ialah
Ya'juj dan Ma'juj ni telah melukis karikatur wajah manusia di dinding gua mereka dan mengajarkan keturunan mereka tentang manusia yang telah memenjarakan mereka di sana serta untuk membalas dendam dan menanamkan kebencian yang berterusan daripada generasi ke generasi. Dan Muhammad Qasim ni juga menceritakan cara Nabi Zulkarnain mengurung mereka adalah ketika Ya'juj dan Ma'juj ni keluar membuat kerosakan di muka bumi selama 4 ke 5 bulan. Maka waktu itulah Nabi Zulkarnain memerangkap dan juga membina tembok dengan mereka mengisi dasar gunung dengan cairan besi, lalu menuangkan juga cairan tembaga daripada puncak gunung agar semua celah-celah tersisa dapat diisi dengan sempurna. Ini adalah tugas yang sangat sulit untuk dilakukan, mengingatkan gunung itu sangat tinggi dan curam. Dalam mimpi tersebut, Muhammad Qasim dapat melihat cara Nabi Zulkarnain membuat tembok tersebut, tetapi tidak dapat melihat wajah Nabi Zulkarnain secara dekat. Dan dikatakan setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ni mencuba untuk menghancurkan tembok besi yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain kerana mereka cuba untuk melepaskan diri. Dan masing-masing daripada mereka secara bergilir-gilir melanggar dinding tersebut tetapi tidak berhasil. Namun mereka telah memecahkan penghalang yang menuju pintu masuk terowong kecil. Muhammad Qasim juga telah melihat bahawa dinding luar sekarang ni ditutupi oleh ekosistem alami seperti lumpur, rumput dan pohon-pohon tumbuh pada bahagian luar dinding sehingga sangat sulit untuk menemukan dinding tersebut. Dan beberapa minggu sebelum Ya'juj dan Ma'juj ni keluar, perang terburuk umat manusia terjadi dengan Dajjal dan hampir semua senjata dan teknologi tidak lagi dapat digunakan. Maka pada waktu itu jugalah Ya'juj dan Ma'juj ni keluar dan mereka merosakkan semua apa yang ada di muka bumi dan membunuh sesiapa sahaja. Ya'juj dan Ma'juj ni bila melompat sangatlah tinggi, tetapi kelemahan mereka ialah bila di udara mereka mudah dibunuh berbanding di darat, kerana di darat mereka lebih laju. Dan Muhammad Qasim berkata juga dia tidak melihat senjata yang digunakan oleh Ya'juj dan Ma'juj, melainkan hanyalah kekuatan mereka sahaja. Dalam mimpinya juga mengatakan bahawa Ya'juj berwarna hitam lebih akan menyerang pada waktu malam dan Muhammad Qasim susah untuk melawan mereka, tetapi boleh membunuh mereka dengan bantuan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mereka berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj ni, mereka kena lari dan bersembunyi daripada makhluk tersebut sehinggalah mereka menuju ke satu tempat di mana Nabi Isa AS turun dan mereka pun berjumpa dengan Nabi Isa AS. Dan ketika itu Nabi Isa AS turun daripada langit. Muhammad Qasim juga berkata ia tidak tahu macam mana Ya'juj dan Ma'juj ni boleh hidup di dalam gua, berapa lama diorang hidup dan siapa yang membunuh mereka. Tapi apa yang Muhammad Qasim ni tahu, ia mengatakan bahawa perangai dan juga sifat Ya'juj Ma'juj ni mereka membunuh dan merosakkan isi dunia dan hanya sedikit sahaja manusia yang terselamat. Ini adalah gambaran yang Muhammad Qasim sampaikan sebagaimana di dalam mimpinya. Ada yang memang Nabi SAW sebutkan tetapi diperincikan oleh Muhammad Qasim, dan ada yang tidak ada di dalam hadis, bahkan berlawanan dengan hadis tetapi disebutkan oleh Muhammad Qasim. Sahabat semua, ada beberapa orang yang memang mengakui Muhammad Qasim ni adalah Imam Mahdi, where there's going to be wajib on every single Muslim around the world to believe in Muhammad Qasim's dream. Imagine what you're going to miss out on. He's been saying the same exact things. He's been saying abolish shirk and follow in the oneness of Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari mimpi beliau sendiri pun yang dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, yang mana bila kita baca dalam mimpi tersebut, watak yang Muhammad Qasim pegang, watak yang Muhammad Qasim ceritakan, dia berhadapan dengan Dajjal, berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, berjumpa dengan Nabi Isa, serta dia mempunyai kuasa cahaya untuk berlawan dengan Dajjal. Tetapi Muhammad Qasim tidak menyebutkan langsung watak Imam Mahdi, kerana dalam mimpi itu dialah Imam Mahdi. Meskipun begitu, kebanyakannya ustaz-ustaz masih lagi tidak mengakui bahawa Muhammad Qasim ni adalah Imam Mahdi, tetapi hanya sebagai mubasyirah, iaitu orang yang memberi kabar gembira, hanya sebagai mimpi. Walaupun ada pengikut Muhammad Qasim ni yang sengaja edit video AI dijadikan suara Mufti Menk mengakui bahawa Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi. Yes, I'm saying Al-Mahdi has appeared, although he has not yet become a current leader, but he has emerged. I will not conceal this matter because it is time for the Muslim Ummah to know. I'm talking about Muhammad Qasim bin Abdul Karim. It should be noted that Qasim has never claimed to be the Imam Mahdi. He is only fulfilling the command of Allah and Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, to share the mubashirat shown to him. Allah commanded him to name it Allah and Muhammad in my dream. Tetapi ia dinafikan sendiri oleh Mufti Menk. To let you know that a lot of people have been forwarding me some fake AI generated, artificial intelligence generated videos, meaning the audio on it is fake, and they've used videos to try and prove that someone is Al-Mahdi. And you know, like we as scholars, not just me, but quite a few scholars have endorsed this whole thing. And
they are trying to really push that this person is Al-Mahdi. Usually when a person struggles with their mental well-being, as a Muslim, they begin to feel that they have these supernatural powers. They begin to feel that they are Al-Mahdi. I've come across more than 50 cases of people who really said, I'm Al-Mahdi. I remember when I was studying in Medina Munawwara, one of the guys took the microphone in the university, in the masjid, and said, Ana Al-Mahdiul Muntadhar. This has happened in the Haram in Mecca as well. And you know, it's just, they're going through some really serious mental challenges and so on. And we pray for them. And inshallah, I hope that Allah grant them cure. But the point being raised here is, these people are gaining momentum. They're enjoying it. When they were engaged, they said, we will continue to use artificial intelligence to prove that this guy is the Mahdi and his dreams or something he says is actually true. It is fake, it is false, it is laughable, it is ridiculous, it is absolute nonsense. Ini disebabkan ialah kalau Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi, maka ia dah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini tidak akan membiarkan Imam Mahdi boleh ke sana ke sini membuat ceramah, upload video dekat YouTube dan sebagainya. Dan antara sebab kebanyakan agamawan tidak mengakui bahawa Muhammad Qasim ni ialah Imam Mahdi kerana hadis Nabi mengenai fizikal Imam Mahdi tidak sesuai dan tidak menepati dengan Muhammad Qasim. Kerana gambaran hadis Nabi mengenai fizikal Imam Mahdi tidak sama dengan apa yang ada sekarang pada Muhammad Qasim. Ulama telah menggariskan kepribadian Imam Mahdi adalah beliau merupakan seorang anak Adam, dahinya luas dan hidungnya mancung. Kedua-dua matanya bercelak, wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Dan di bahagian bahunya ada tanda seperti mana yang terdapat pada Rasulullah SAW. Warna kulitnya pula adalah warna orang Arab dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Umurnya 40 tahun dan dalam sebahagian riwayat 30 hingga 40 tahun. Akhlak Imam Mahdi menyerupai akhlak Nabi SAW. Umur Muhammad Qasim pada tahun 2024 ialah 48 tahun dan sekarang rambutnya pun dah berkurang, usia dah meningkat. Sedangkan kemunculan Imam Mahdi nanti sekitar 30 ke 40 tahun dan keadaan dunia sewaktu itu berada dalam kerosakan. Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani daripada zuriat Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan mengenai kelahiran Imam Mahdi ialah pendapat yang paling tepat dan paling sahih yang diriwayatkan daripada Abu Nuaim bahawa Imam Mahdi dilahirkan di Madinah, bukan di Pakistan seperti mana Muhammad Qasim. Dan dalam kebanyakan mimpi Muhammad Qasim ni juga, dia sering menyebutkan bahawa Pakistanlah yang akan menguasai dunia. Kekuatan datang dari Pakistan, negara yang paling kuat dan paling sejahtera adalah Pakistan. Hampir kebanyakan mimpinya Pakistan yang kuat. Sedangkan dalam hadis Nabi, jika terjadinya kekacauan, peperangan dan tempat yang paling aman adalah Syam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka, tidak mahu mendukung mereka sama sekali, tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Malik bin Yakhamir menyahut, Muaz bin Jabal mengatakan bahawa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, lihatlah, ini Malik menyebutkan bahawa ia telah mendengar Muaz bin Jabal mengatakan bahawa kelompok tersebut berada di Syam. Dan bila kita tengok map, Syam ini berada di atas dan yang paling dekat ialah Palestin. Dan orang-orang Palestin inilah daripada dulu sampai sekarang masih lagi terus berjuang melawan musuh-musuh mereka sehinggalah ke hari ini. Meskipun mereka dizalimi tetapi masih lagi kuat untuk bertahan. Dan ada hadis Nabi yang tidak sesuai dan belum lagi berlaku ketika Imam Mahdi dibai'ah, yang mana bai'ah ini bermaksud umat Islam berikrar taat setia kepada pemimpin iaitu Imam Mahdi. Sebagaimana hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada perselisihan ketika kewafatan seorang khalifah. Kemudian seorang lelaki Bani Hashim akan keluar mendatangi kota Mekah, maka orang ramai mengeluarkannya daripada rumahnya. Sedangkan ia tidak suka akan hal yang demikian. Kemudian mereka membai'ahnya di antara rukun Hajaratul Aswad dan makam Ibrahim. Dipersiapkan pasukan daripada Syam untuk menentangnya, sehingga apabila mereka sampai di Baida, mereka tentera daripada Syam ditenggelamkan dalam bumi. Beliau lalu didatangi oleh ahli dari Iraq dan para tokoh daripada Syam. Kemudian muncul seorang musuh di Syam mengumpulkan sanak saudaranya daripada suku Kalb bangkit menentang beliau dengan mempersiapkan pasukan melawannya. Mereka dihancurkan Allah dan bencana kekalahan ke atas mereka. Itulah hari yang digelar hari kekalahan Kalb Al-Khaib. Itulah orang yang tidak mendapatkan ghanimah Kalb. Al-Mahdi lalu membuka kunci ghanimah harta tersebut lalu mengagihkannya
dan beliau menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dan mereka akan tinggal seperti itu selama 7 tahun. Dalam sabda yang lain 9 tahun. Makanya daripada hadis ini memperlihatkan ramainya musuh-musuh menanti untuk membunuh Imam Mahdi, dan Imam Mahdi akan dibai'ah setelah diperbaiki dirinya dalam 1 malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Al-Mahdi adalah berasal daripada golongan kami Ahlul Bait. Allah akan memperbaikinya dalam 1 malam. Ibnu Katsir berkata perkataan yuslihu dengan maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan, membimbing dan memberikan ilham kepadanya serta memberi petunjuk kepadanya yang mana belum berlaku sebelum ini. Sebab itulah para alim ulama mengatakan Imam Mahdi tidak tahu dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah diperbaiki dirinya pada 1 malam. Jadinya kebanyakan ustaz-ustaz dan alim ulama masih belum lagi memberi sokongan dan bai'ah kepada Muhammad Qasim, sebabkan banyak lagi kelompongan dan perkara-perkara yang tidak menepati seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Dan tanda-tanda besar belum lagi berlaku. Meskipun begitu, kita tidaklah menolak apa yang dikatakan di dalam mimpi tersebut, di dalam mimpi Muhammad Qasim itu, sebab kita boleh jadikan sebagai pengajaran dan juga peringatan. Kerana apa yang ditekankan oleh Muhammad Qasim ini adalah agar manusia ini menjauhi syirik, menjauhkan diri daripada segala berhala yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada Muhammad Qasim ni adalah para asatiza alim ulama sekarang belum lagi membenarkan ataupun bersetuju bahawa Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi disebabkan banyak perkara yang tidak selaras dan belum berlaku lagi. Jadi begitulah kesimpulan mengenai Muhammad Qasim dan juga Imam Mahdi. Maaf salah silap atas keterlanjuran bicara. Semoga video kali ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat kepada kita semua. Jika anda tidak setuju dan sebagainya, boleh komen pendapat anda di bawah. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ठीक है, नमाज पढ़ते हैं? रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, कब मतलब कब पढ़ते हैं? जब टाइम मिल जाए या जब दिल चाहे? बस जब दिल चाहे। अच्छा, हफ्ते में 1 बार? वो आलम नहीं। अच्छा, कभी से देर भी हो जाती है, लेकिन जब अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे कहा था कि नमाज का पूछना हक सिर्फ मेरा ही है, और जब लोग ज़्यादा पूछें तो उनसे कहना कि जब अल्लाह